Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 我们想念主用你的圣经来呼我们， Biarlah firman-Mu meneguhkan, menopang, dan menegur setiap kami. 让你的圣经的话语来坚定我们， Firman-Mu menjadi pengharapan bagi kami untuk menatap hari depan kami. 让你的话语可以成为我们的生活中的希望。 Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati setiap kami agar kami dapat mengerti dan juga menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 让你的圣灵充满着我们每一位，可以成为你的儿女，走在你的道路前。 Berkati kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu. 请你主帮你的仆人讲到的还是听到的，都可以认真的听到你的话语。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们这样子祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. 各位请坐。 Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 我们今天一起来打开我们的圣经的创世纪第3章第1到第15节。 Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lalu kemudian ayat 9 sampai ayat 15 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 牧师会从第1到第8节用印尼文读出来，然后第9到第15节由中文来读出来。 Demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 创世纪的第3章第9到15节，耶和华声呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变长了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那时引诱我，我就吃了。”耶和华神对他说：“对蛇说，你既做了这事，就必受诅咒，这比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。”
Saudara, Natal adalah kabar sukacita. 弟兄姐妹们，圣诞节就是喜乐的佳音。 Saudara, Natal adalah di mana Allah datang untuk melawat umatnya. 圣诞节就是主来到我们的面前来眷顾我们。 Saudara, biasanya kita mendengar berita Natal, kita membacanya di dalam kitab Injil dan beberapa dalam perjanjian lama, saudara. 我们通常是读这些福音呢、喜信呢，是从在旧约里面读到的。 Namun hari ini kita akan mau belajar berita Natal yang dituliskan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. 但是我们今天要从这个创世纪的第3章知道这个喜信。 Saudara, Kejadian pasal 3 ayat 15 yang barusan kita baca itu juga dikenal sebagai proto-evangelium. 弟兄姐妹们，我们刚刚读的创世纪第3章第15节，我们也常常这一节便称为 Proto Evangelium。 Proto artinya adalah pertama. Nah, kita sering kali dengar kata ini dengan prototype. 我们proto 的意思就是第一，然后我们常常听到的这个 prototype 的意思就是原型。 Dan evangelium adalah kabar sukacita. 然后这个 evangelium 的意思就是喜乐的佳音。 Jadi proto-evangelium adalah kabar sukacita yang pertama. 所以这个 proto evangelium 的意思就是第二个喜乐的佳音。 Nah, saudara, Kejadian 3 ayat 15 ini diyakini sebagai kabar sukacita Allah yang pertama yang Allah berikan kepada manusia. 所以在这个创世纪的第3章第15节，被称为说第一个喜乐的佳音。 Dan di dalam dunia kuno, saudara, mereka hanya memiliki satu kabar sukacita ini saja. 所以在古代世界里呢，只有这一个喜信。 Nah, saudara, kenapa kabar ini menjadi begitu penting? 那为什么这个喜信还是佳音非常重要呢？ Sebentar kita akan mempelajarinya bersama-sama, saudara. 待会儿我们会一起来学习。 Saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, 当我们读圣经的创世纪第1章和第2章的时候， kita membaca di sana bagaimana Allah menciptakan seluruh ciptaannya ini dengan begitu baik adanya. 那里记载了上帝如何把这一切世界创着如何完美和美好。 Setiap kali sesudah ia menciptakan maka ditutup dengan Allah melihat baik adanya. 每一次他已经创好了，就会有一句话说，上帝觉得完美。 Nah, saudara, semua ciptaan Allah yang baik adanya nih Allah sediakan bagi kita semua. 这一切主创造的完美的都是给我们的。 Tapi pada waktu kita melihat dan membaca ayat pasal yang ketiga, 但是当我们读这个创世纪第3章的时候， keadaan yang semuanya begitu baik tiba-tiba berbalik 180 derajat. 这一切这么美好的，突然就转变了，这些美好变成被破坏的。 Semua yang baik dan sempurna itu menjadi rusak oleh karena dosa. 所有完美美好的都已经被破坏了。 Ada kerusakan fatal yang terjadi di dalam pasal ketiga ini. 在这个第3章有非常致命的 Ada 破 kerusakan 坏， yang terjadi secara historis di dalam pasal 3 ini. 有历史性的破坏。 Bagaimana kemudian saudara kerusakan ini mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di dalam dunia ini. 怎么把这个历史性的破坏，就是对我们这个在人类在生活上受到创造、受到影响。 Itu sebabnya saudara, kalau hari ini kita melihat di sekitar kita ada begitu banyak kejahatan. 如果我们今天看到我们的周围这么多邪恶， Ada begitu banyak sakit penyakit, 很多疾病， ada banyak kerusakan, 很多败坏， ada banyak kematian, 很多死亡， ada konflik, kebencian dan perang, 很多冲突、仇恨，还有战争， dan berbagai bencana yang terjadi menimpa hidup manusia. 还有各种各样的灾难降临在我们人类的身上。 Saudara, semuanya ini berpangkal dari pasal 3 ini. 这一切都是从这个创世纪第3章开始的， Manusia jatuh di dalam dosa. 因为人类已经坠落罪恶当中。 Adam dan Hawa diciptakan Allah di dalam dunia yang begitu baik adanya. 亚当和夏娃是活在一个非常完美的世界里， Mereka bebas dari dosa.
他们很纯洁，没有罪恶。 Tapi pada waktu mereka jatuh ke dalam godaan setan, 但是他们屈服于撒旦的诱惑的时候， saudara, mereka bukan hanya sekedar memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. 他们不只是吃被主禁止的果子， Tetapi justru mereka mempertanyakan akan integritas Tuhan. 但是他们怀疑主的真值， Mereka mempertanyakan akan kebenaran Tuhan. 他们怀疑上帝的真理， Mereka mempertanyakan akan kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup mereka. 他们怀疑上帝的对人类的良善， Mereka mempertanyakan hikmat Tuhan yang tidak terselami itu. 他们怀疑上帝的智慧。 Saudara, intinya mereka menjadi orang yang meragukan Tuhan dalam hidup mereka. 这一切就是他们坠落在这个罪恶当中，怀疑主的能力。 Itu sebabnya saudara, pada waktu kita membaca pasal ketiga dalam kitab Kejadian ini, 所以，当我们读这个圣经创世纪第3章的时候， pada waktu Adam dan Hawa jatuh, maka kejatuhannya itu menyeret sampai kepada kehidupan kita hari ini. 当亚当和夏娃已经坠落在罪恶当中，那我们人类也是如此。 Ada konsekuensi besar atas kejatuhan terhadap dosa ini. 这一切，这个罪恶都是有后果的。 Soal itu sebabnya saudara, dunia kita ini bukan menjadi dunia yang baik-baik saja. 所以，我们现在世界里不是说很完美的世界。 Planet yang kita tinggal ini ada planet yang begitu mengerikan dan mematikan. 我们现在住在的这个地球上是非常恐怖的。 Bagaimana manusia yang hidup di dalamnya justru menjadi serigala bagi sesamanya. 我们活在这个地球上是成为互相变成狼的那种状态， Munculnya mikroorganisme yang mematikan dan merusak. 然后也出现了危险致命的一个微生物， Ada badai yang begitu mengerikan yang terjadi di tengah kita. 有很可怕的风暴存在， Ada hal-hal jahat yang terjadi di sekitar kita. 有一些糟糕邪恶的事发生在我们的身边， Saudara, semuanya ini karena dosa. 这一切都是因为的罪恶。 Saudara, kita semua terjerumus ke dalam kematian rohani. 我们已经被坠落在属灵的死亡。 Kita semua sudah terjerumus ke dalam kematian jasmani. 我们也是所有人都陷入了肉体的死亡。 Sejak kita lahir, kita mulai mati. 从我们出生那一天呢，我们就已经开始死亡。 Saudara, kita dilahirkan dalam keadaan yang sekarat dan mati. 我们被生出来变成一个死亡的状态。 Kita sudah mati secara rohani dan perlahan kita akan mati secara jasmani. 我们已经属灵上已经死亡，然后慢慢的会从肉体上死亡。 Kita tidak memiliki harapan hidup. 我们没有存在希望。 Satu-satunya yang kita punya adalah kejatuhan terhadap dosa itu. 我们唯一拥有的就是坠落在罪恶当中。 Nah, saudara, di tengah kejatuhan, di tengah kutukan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa dan ular, kita melihat ada terkandung janji yang memberikan pengharapan. 但是在这一切这些罪恶，亚当和夏娃带来给我们的这个罪恶和诅咒当中，却我们看到了包含着救主的应允。 Sebuah janji yang bukan hanya mematahkan kutukan itu, tetapi juga ada anugerah Allah yang Tuhan nyatakan. 他不止给我们希望，也有给我们恩典。 Maka saudara, sejak Kejadian pasal 3 sampai kemudian kitab Wahyu kita membaca, saudara, bagaimana kehidupan manusia itu tidak makin lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan, tidak. 所以从这个第3章开始的话，我们就可以看到说，圣经里面记载了一些对人类怎么样变成不是变好的那一些。 Tapi kejahatan manusia makin menguasai diri manusia. 但是人类的罪恶越来越控制他们自己。 Namun di sisi lain kita melihat bagaimana Allah mencurahkan anugerahnya. 但是从另一方面，我们可以看到主如何的把他的恩典赐给我们。 Alkitab mencatat Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia yang berdosa ini.
在圣经里有记载说，上帝如何赐恩惠给 Allah 我们 memanggil 人类， manusia untuk kembali kepadanya. 主如何呼唤这些罪恶的人在走在他的道路上， Mengalami pengampunan dan belas kasihan daripadanya. 然后主赐给我们怜悯。 Maka selanjutnya saudara kita akan melihat bagaimana pengampunan belas kasihan Allah dinyatakan bagi manusia di dalam Kristus Yesus. 所以之后我们就可以看到主如何赐给我们恩典和怜悯。 Saudara, sifat daripada dosa adalah saudara dosa memiliki konsekuensi langsung. 我们的罪恶的那个性质就是我们做了一定会有后果。 Jika seseorang yang hidup di dalam kemabukan, maka dia akan mengalami konsekuensi daripada kemabukan itu sendiri. 如果一个人他生活在罪疚当中变成酒鬼的话，那后果就是会根深于自己个人本身的。 Jika seseorang membiarkan dirinya terkena narkoba dan terus dipengaruhi oleh narkoba, maka dia ada konsekuensi atas perilakunya ini. 如果一个人吸毒的话，那他这种行为本身就会有其后果。 Jika seorang terlibat di dalam homoseksualitas, dosa seksual, maka akan ada konsekuensi atas dosanya sendiri. 如果一个人涉及同性恋还有性犯罪这些呢，他们一定会有带来自己的后果。 Saudara, tetapi dosa bukan hanya bicara tentang konsekuensi langsung yang dialami oleh manusia. 但是我们现在讲的罪恶不是这种直接的后果， Tetapi dosa bicara tentang sebuah realitas yang jauh lebih besar daripada itu, saudara. 但是我们现在讲的罪恶就是一个更伟大的现实。 Ini bahwa setiap manusia harus mempertanggungjawabkan keberadaan dirinya di hadapan penghakiman Allah yang kekal. 所以我们每一位人类呢，一定要在神的面前审判这个现实来自上帝的罪恶的惩罚。 Allah yang menghakimi dengan begitu adil. 主非常公正的来惩罚， Bahwa semua manusia yang berdosa akan menerima penghakiman Allah, yaitu kematian kekal. 就是每个在罪恶的人类一定会受到惩罚，就是永生， Saudara, inilah kondisi kita. 死亡的永生，那就是我们现在自己现在 Itu 我 sebabnya 们。 Paulus mengatakan, aku manusia celaka. 所以保罗说，我是非常有罪恶的人， Aku manusia berdosa dan semua orang yang aku kenal adalah orang yang berdosa. 我是一个有罪的人，我所认识的所有人都是有罪的。 Aku dikandung dalam dosa dan ketika aku lahir keinginanku selalu melakukan dosa. 我身为人类就是有罪，所以我每次行事的时候，我都会犯罪。 Siapa yang sanggup membebaskanku? 那谁可以释放我、拯 Nggak 救 ada. 我？ Jawabannya nggak ada, saudara. 没有人， Hanya Tuhan yang mampu dan sanggup menolong kita. 只有我们的上帝有那个能力来拯救我们。 Saudara, tetapi waktu kita membaca Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa, 当我们读这个创世纪的第3章，当人类坠落在罪恶当中， saudara, kejatuhan manusia ini tidak merampas kedaulatan Allah. 这个人类的坠落没有夺走上帝的主权， Dosa tidak mengancam kedaulatan Allah, saudara. 这些罪恶呢没有威胁到上帝的主权， Allah tetap berdaulat. 上帝 Dan 一定 tidak 有权 sedikit pun kedaulatannya kurang atas hidup manusia yang berdosa ini. 这些罪恶没有消减了主的主权。 Itu sebabnya saudara pada waktu kita membaca pasal 3 ayat 15. 当我们读这个创世纪第3章第15节时， Pada waktu manusia itu kemudian jatuh di dalam dosa. 当人类坠落在罪恶当中， Betul Allah kemudian menjatuhkan hukuman kepada si ular. 是对的，主上帝已经惩罚蛇， Betul Allah menjatuhkan hukuman juga kepada Hawa dan Adam. 上帝惩罚了亚当和夏娃。 Tapi menarik sekali saudara bahwa pada waktu kita melihat ayat ke-15 ini, 但是非常有趣的，如果我们在看这个第15节的时候， di tengah-tengah hukuman dan kutukan yang Allah bicarakan ada kabar baik bagi manusia. 在这些当中，这些惩罚当中，有一个佳音。 Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu ular dengan perempuan. 我会把
你这些蛇和女人有仇恨。 Saudara, setan melalui ular menggoda Hawa untuk memperdaya dia supaya menjadi pengikut dia. 撒旦透过蛇来诱惑夏娃。 Pada waktu Hawa mengikuti keinginan si setan itu, dia tunduk dan takluk kepada keinginan si setan. 当夏娃被引诱，被撒旦引诱，然后跟随撒旦的话的时候， Setan merasa berkuasa atas hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. 撒旦就觉得已经控制了人类。 Tapi Allah berkata, tidak. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan perempuan itu. 但是主说不是这样子的，我会把女人和你彼此为仇。 Hawa tidak tunduk kepada si setan, tetapi dia akan tunduk kepada Allah dan melawan si setan. 但是夏娃不会腐败于撒旦，而是崇拜于上帝。 Keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunan si ular. 你的后裔和蛇的后裔一定会和蛇一定会有仇。 Ada orang-orang di sepanjang zaman yang Allah bangkitkan, Allah berikan kasih karunia untuk bangkit melawan tipu muslihat si setan. 在有的人在一生中，主给他能力来抵抗撒旦。 Dan bahkan di bagian kalimat terakhir ayat 15 Tuhan berkata, keturunan perempuan akan menginjak kepalamu dan kamu akan memangut tumitnya. 甚至在这个第15节，主说：“女人的后裔要伤你的头。” Kalimat terakhir ini adalah sebuah nubuatan akan Kristus yang datang di kemudian hari. 这个就是主传福音的一个宣告。 Bahwa kematian Kristus di kayu salib bukan merupakan kekalahan, tetapi justru kemenangan. Kristus mematahkan hukuman dosa atas manusia. 就是耶稣基督为我们死在十字架上，那就是来拯救我们的开头，而不是被撒旦引诱。 Saudara 坠 sungguh 落在里面 menggembirakan sekali mendengar berita ini. 我们听到这个佳音是非常高兴的， Karena berita ini saudara diberikan Allah jauh sebelum Allah mengutuk Hawa dan Adam. 因为这个好消息呢，就是早就已经有了，甚至还没有惩罚亚当和夏娃之前就已 Berita 经有 ini 了。 Allah berikan jauh sebelum Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. 这一切诅咒还没有把夏当和夏娃赶出伊甸园之 Allah 前 yang，penuh dengan kasih itu menunjukkan rahmatnya kepada manusia yang sudah jatuh. 非常主怜悯我们，爱我们的主爱我们。 Nah saudara, kalau kemurahan Allah ini ditunjukkan kepada Adam dan Hawa dan kita semua, 如果这个主的爱显示在亚当和夏娃，然后和我们的身上， melalui kematian putranya di kayu salib, 就是透过他的儿子死在十字架上， saudara, maka artinya ada pengharapan bagi setiap kita. 所以在我们的每一位一定会有希 Saudara, 望。 kita tidak berjuang sendirian untuk melawan keluar daripada dosa. 所以我们不是单独一个人来抵挡。 Tapi Kristus memberikan terangnya kepada kita untuk kita bisa hidup di dalam pengharapan akan Dia. 但是主让他的光赐给我们，让我们有希望。 Saudara, bagi seorang pelaut, 弟兄姐妹，对于一个水手来说， keberadaan mercusuar itu sangat penting, saudara. 那个灯塔是非常重要的。 Di daerah-daerah tertentu yang kemudian sebelum memasuki pelabuhan itu ada wilayah-wilayah yang sangat terjal penuh dengan batu karang yang bisa membuat kapal kandas, itu membutuhkan mercusuar yang berdiri teguh untuk menolong para pelaut bisa berlabuh dengan baik. 因为在那个灯塔海边旁边，一定充满了很多非常危险的岩石、危险的那个灯塔、危险的岩石在那里，所以呢，灯塔就起了很重要的作用。 Nah saudara, di beberapa belahan dunia ini didirikan mercusuar-mercusuar untuk menolong para pelaut
mengurangi kecelakaan di laut, saudara. 现在世界各地都是在海边盖起了灯塔，来让一些事故减少事故发生。 Ada beberapa mercusuar yang berada di tempat-tempat yang paling berbahaya. Salah satunya adalah La Jument. 有几个灯塔是建在一个非常危险的地方，其中之一就是这一个 Legumen。 Saudara, mercusuar ini didirikan beberapa kilo, saudara, dari bibir pantai karena di area situ banyak karang-karang yang tajam yang mungkin bisa membuat kapal karam sebelum menuju kepada pelabuhan. 这座灯塔呢，建在海岸的几公里外的地方，因为这个地方呢布满了非常陡峭的岩石，非常危险。 Ditambah lagi, saudara, di area situ seringkali terjadi badai yang mengerikan. 并且在那个地方常常会有风暴。 Maka saudara, mercusuar La Jument ini didirikan untuk menolong para pelaut. 所以这个 Legumen 的灯塔呢，被建造是为了来救水手们。 Nah, saudara, foto yang barusan kita lihat tadi adalah foto diambil pada waktu terjadi badai di sekitar area menara itu, saudara. 刚才我们所看到的这一张图，那就是被拍到刚好有风暴的时候。 Saudara bisa bayangkan ombaknya bisa setinggi berapa meter itu, saudara. 你们可以看到那个风浪到底有几米高， Menghantam mercusuar yang berdiri tegak. 就在那边打击那个灯塔。 Saudara, tugasnya mercusuar cuma satu, memberikan cahaya pada waktu malam. 灯塔的唯一一个的功能，就是在晚上的时候给水手们灯亮光， Dan menolong para pelaut untuk melihat daratan sudah dekat dan ini ada sesuatu yang bahaya di dekat sana. 就帮给水手们看说，他们靠近的时候，他们的周围有没有危险。 Saudara, menara ini sudah menolong begitu banyak pelaut untuk bisa berlabuh dengan baik. 这个灯塔呢，已经拯救了很多水手们可以安全的抵达海 Saudara, 岸。 kalau saya mau andaikan kehidupan kita seperti seorang pelaut yang membawa kapal di tengah lautan yang luas. 所以我现在要假设我们每个人就是像那个水手们在那个海上， Badai itu datang dalam kehidupan kita. 然后风暴来到我们的生活中， Menggoyangkan kapal yang sedang kita bawa. 然后打在我们航行的船上。 Angin yang bertiup dengan kencang membuat kita berputar-putar di arus yang tidak jelas. 非常大的风来袭，让我们在那边我们的船转来转去。 Hujan yang sangat deras membuat pandangan kita sangat terbatas. 风暴还有非常大的让我们没有看到远方。 Ditambah lagi malam yang begitu pekat, tidak ada cahaya, tidak membuat kita tidak bisa membedakan mana daratan dan lautan. 也是让我们在晚上非常黑暗的当中，我们看不到到底哪里是海岸。 Tapi di tengah badai itu kita melihat sebuah cahaya yang terang di ujung sana. 但是在那个黑暗当中，我们看到那个光， Cahaya yang menuntun kita menuju kepada pelabuhan yang tenang. 那个光带领我们如何上到岸。 Cahaya yang mengarahkan kita untuk datang mendekat kepadanya. 那个光就是带领我们来接近他， Dan itulah Kristus. 那就是我们的基督。 Saudara, baru-baru ini wilayah kita terdampak banjir, betul? 弟兄姐妹们，我们最近承受了水灾， Sebuah peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan, kita mimpikan atau mungkin kita rindukan, saudara. 我们从来没有想过，没有想到会发生这种事。 Badai siklon tropis yang melanda kita. Satu-satu dan pertama kali terjadi di Indonesia, saudara. 这个风暴就是那个热带西瓜的风暴来袭，这是唯一第一次来袭印尼。 Saudara, di tengah situasi yang begitu chaos, begitu kacau, yang kita butuhkan apa, saudara? 在这么慌乱当中，我们需要的是什么？ Sebuah pengharapan, betul. 是一个希望，对不对？ Sebuah pengharapan bahwa badai ini akan berlalu.
我们希望说这些风暴赶快离去， Sebuah pengharapan bahwa semua yang kita alami hari ini itu tidak selama-lamanya tapi akan lewat. 希望说我们所承受的这一切不是永远留在这里。 Sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun penuh dengan tantangan, kita merindu ada sebuah harapan semua ini akan lalu. 虽然这一切过得非常辛苦、非常艰苦，但是我们有一个希望，赶快离开这 Belum 个 lagi 希望。 saudara ditambah kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, krisis ekonomi yang kita alami, 还没有加上我们在生活中经济方面的 krisis 压力， kesehatan, 还有疾病 dan lain sebagainya. 等等， Seringkali membuat kita gentar, bukan? 让我们有恐惧感。 Tetapi berita Natal hari ini, saudara, 但是这次的圣诞佳音 ada pengharapan di dalam Kristus. 有希望，在主内有希望。 Saudara, jika masalah terbesar dalam hidup manusia yaitu dosa diselesaikan Kristus di atas kayu salib, 如果这一切都主为我们死在十字架，为我们那个赎罪， maka apalagi yang kita takutkan 那我们还怕什么呢？ pada waktu kita menjalani kehidupan kita ke depan? 当我们走在我们的生活当中，我们还怕什么呢？ Kalau Kristus bersama dengan kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? 如果基督与我们同在，还有谁敢来袭我们？ Kalau Tuhan sudah memimpin kita di sepanjang tahun ini sampai masuk Advent yang pertama, 如果上帝已经带领我们走到今天，耶稣降临节的第一周， saudara 第一 tidak 日 akan mungkin Allah meninggalkan kita berjalan sendirian ke depan. 上帝绝不会撇开我们独自行走。 Kristus yang tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya menyertai dan peduli kepada kita. 主从以前到现在一直永永远远陪在我们身边。 Maukah kita sandarkan harapan kita kepada Dia? 我们要把我们的希望、盼望交托于主吗？ Kiranya Tuhan menolong kita. 让主可以帮助我们每一位。 Saya memberikan saudara waktu untuk merefleksikan firman Tuhan ini sejenak. Sebentar akan diputarkan lagu untuk menolong kita boleh merefleksikan apa yang sudah kita dengar ini. 我现在给每一位弟兄姐妹们可以默祷反省自己，想一下，是不是我们把我们的一切交托于主了？ Hanya Kristus dan di dalam Kristuslah pengharapan kita. 只有唯一在主内，在基督内有希望。 In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength
saya tidak tahu apa yang saudara-saudara alami hari ini. 我不知道每个弟兄姐妹们各自面临着什么， Mungkin kau sedang menghadapi badai dalam kehidupanmu. 可能在你的生活中遇到风暴， Cuaca yang begitu gelap dan mengerikan. 天气非常黑暗、非常恐怕的。 Tapi lihatlah di ujung sana ada cahaya Kristus yang menerangi jalanmu. 但是你可以看到，在我们的道路上有一个来自主的光。 Kristus berkata, "Akulah Allah Immanuel. 主说：“我是你们的光， Aku menyertaimu di dalam perjalananmu. 我会带领你们走在我的道路上， Jangan takut, 不要怕， aku memegang tanganmu." 我会牵着你的手。” Bukakan mata kami ya Tuhan, 主啊，请你打开我们的一双眼， untuk melihat pengharapan yang daripadamu. 可以看到来自于你的希望。 Dalam perjalanan kami seringkali kami merasa tidak sanggup ya Tuhan. 每次在我们的生活中，我们感到无能为力， Kami merasa lelah, 我们感到非常累， bahkan kami tidak sanggup lagi melangkahkan kaki kami karena begitu beratnya hidup ini. 甚至我们不能抬起脚来走在我们的生活中，觉得非常沉重。 Tapi hari ini kami mendengar berita anugerah daripadamu. 但是我们今天听到你的福音，你的佳音， Ada pengharapan di dalam Engkau. 在我们的生命中有来自于你的希望。 Oleh sebab itu kami mengulurkan tangan kami kepadamu ya Tuhan. 所以我们把我们的手伸出来， Pegang tangan kami, 牵我们的手， genggam kami Tuhan. 牵我们的手呀，主， Tuntun kami melangkah setahap demi setahap dalam melewati pergumulan kami. 带领我们走每一步，我们在挣扎当中的每一步。 Terima kasih Tuhan Yesus Sang Gembala Agung kami. 感谢主耶稣基督是我们的牧人， Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。